Internet semua okey tak ya? Ya, ya, insyaAllah. Macam-macam InsyaAllah. gemus-gemus sikit. Okey. Kita boleh lah. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna as'aluka ilma nafi'an wa rizqan tayyiba wa amala mutaqabala. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ukhuwah pada yang berbahagia, Al-Fadhil Ustaz dan semua sahabat pencinta ilmu Allah yang dirahmati dan sentiasa dalam redha dan rahmat Allah yang menjadi pilihan Allah untuk duduk dalam majlis ilmu di taman-taman syurga ini. Syukur Alhamdulillah kita masih lagi menjadi pilihan Allah. Kuliah maghrib kita ini adalah daripada saluran Google Meet Gema Nur Iman yang dipimpin oleh Penajah Rosniati binti Mansur dan ditadbir urus oleh seluruh ahli jawatankuasa Gema Nur Iman. Akan dipimpin oleh yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Dr. Ahmad Mushidi bin Mustafa pensyarah UiTM dengan terjemahan Al-Minahu Al-Saniyah. Bagi menambahkan keberkatan majlis, saya mohon ihsan Ustaz untuk memimpin bacaan umul kitab Al-Fatihah dan pahalanya kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para anbiya, para salihin, alim ulama, guru-guru kita, ibu bapa kita, keluarga kita dan semua para muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun telah kembali ke rahmatullah. Dan juga tidak lupa kepada saudara-saudara kita yang di Palestin yang memperjuangkan, mempertahankan negara mereka. InsyaAllah kita mohon Fatihah kita disampaikan kepada mereka. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Bagi meneruskan majlis, saya dengan penuh takzim menyerahkan majlis ini kepada Al-Fadhil Ustaz dengan segala hormat dan penuh takzim. Dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Mustafa Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Allahumma tamin bi khayr rahmar rahimin. Allahumma shrah sudurana wa yassir umurana. Allahumma rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin, muslimah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala, masih lagi Allah taala gerakkan hati dan anggota kita untuk masih lagi melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan apa yang Allah taala kurniakan ini tinggal lagi pada diri kita untuk mensyukuri nikmat tersebut dengan sebaik mungkin, supaya persoalan yang Allah taala bersoal di akhirat nanti memudahkan kita untuk menjawabnya insya-Allah. Dan hari ini insya-Allah kita sambungan daripada kitab kita. Bagi tuan-tuan puan-puan jemaah yang ada kitab boleh tengok pada muka surat 45. Kitab muka surat 45 pada matan yang kedua. Wa qad qalu. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain, kata pengarang kitab. Wa qad qalu kullu man nasaha fi hirfatihi wa lam ya'tamid 'alayha barakallahu lahu fi ra'si malihi min haythu la yash'uru hatta yasira min awsa'in nasi mala wa man ghasha hirfatahu inkashafa haluhu wa tadat barakatuhu wa sara 'an qaribin yudrabu bihi al-mathalu fil khumuli
لأن الله تعالى جعل الفقر في الغش والبركة في التقوى. Kata pengarang kitab, sesungguhnya mereka telah berkata, setiap orang yang jujur dalam pekerjaannya dan tidak bergantung ke atasnya, nescaya Allah memberkatinya pada modalnya, sekira-kira dia tidak menyedari hingga dia menjadi hamba yang paling kaya. Dan sesiapa yang menipu dalam pekerjaannya, nescaya pasti terdedah kelakuannya dan hilang keberkatannya. Dan jadilah dia sedikit masa nanti antara orang yang dikenang tentang kegagalannya. Dan Allah Ta'ala menjadikan kefakiran hasil daripada penipuan dan keberkatan hasil daripada takwa. Baik, kita Alhamdulillah baru masuk pada tajuk yang baru berkaitan dengan hati-hati daripada menipu dalam pekerjaan. Kenapa pengarang kitab masukkan perbincangan berkaitan dengan hati-hati berkaitan dengan penipuan dalam pekerjaan kita? Kerana setiap hari kita bekerja. Dan dalam kita bekerja tersebut, Allah Subhanahu Wa Ta'ala uji kita dengan sikap ataupun sifat yang ada dalam diri kita, sama ada untuk dizahirkan sifat tersebut adalah sifat yang baik, iaitu takwa kepada Allah Ta'ala, amanah dan sebagainya, ataupun kita diuji dengan sifat yang sebaliknya, sifat mazmumah yang terzahir, daripada sifat-sifat menipu, sifat-sifat yang tidak baik, yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan salah satu daripada ujian tersebut, Allah Ta'ala akan uji dengan sifat seseorang itu menipu ataupun tidak amanah dalam pekerjaannya. Dan ini sebenarnya bukan sekadar kita sebut zaman sekarang etika ataupun kita sebut dengan bahasa integriti. Tetapi sebenarnya Islam itu lebih awal lagi bahas perkara ini yang dimasukkan daripada sifat-sifat mazmumah, iaitu sifat yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala cela, agama mencela perbuatan tersebut, manusia pun mencela perbuatan tersebut. Itu dah dikatakan sebagai sifat mazmumah. Dan Nabi SAW, bila mana Allah Ta'ala utuskan salah satu daripada tugasnya adalah untuk membentuk akhlak-akhlak. Dan akhlak kita ini adalah hasil daripada sifat yang ada dalam diri kita, di hati kita, dalam qalbu kita. Supaya sifat-sifat mazmumah tersebut dibuang dan diatasi dan dihiasi dengan sifat-sifat mahmudah. Maka inilah orang datang sekarang terpaksa buka balik cerita berkaitan dengan integriti. Bila mana orang cerita bahawa orang ini sama ada dalam kerja, apa saja skop kerjaannya, jabatan yang mana dia bekerja, orang nak cerita berkaitan dengan integriti. Maka kita ni Alhamdulillah syukur, bahasanya mungkin baru tetapi bendanya telah lama yang dibawa oleh Nabi SAW. Cuma tinggal lagi untuk kita memasukkan, kita nak memasukkan dalam diri kita sebagai satu amalan yang baik, khusus dalam pekerjaan seharian tersebut, itu merupakan salah satu daripada cabaran. Ada orang bila mana dia dengan Allah SWT nampak baik, dan mungkin dia pun rasa baik, dan dia dengan urusan dengan orang lain baik, tapi bila mana dia dalam pekerjaannya ketika itu, pada masa tersebut dia teruji. Kenapa dia teruji? Bila mana kita sebut pekerjaan, dia akan melibatkan kepada upah. Bila mana kita sebut dengan pekerjaan, dia melibatkan dengan keuntungan. Bila mana kita sebut dengan pekerjaan, dengan secara umumnya, dia melibatkan kepada harta keduniaan. Maka di sinilah kita akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan kata kita ini tak akan diuji dengan harta. Semua orang akan diuji dengan harta. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwal. Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan uji kepada kita dengan rasa kekurangan, rasa lapar, rasa takut, dan termasuklah wa naqsin minal amwal. Rupa-rupanya kita ni orang takut kepada harta berkurangan. Perasan tak? Sekarang 12 hari bulan 11. Rasanya dah pertengahan, minta maaf. Bagi orang yang makan gaji, ini dah pertengahan bulan dah. Mungkin ada setengah orang pertengahan bulan tu diuji. Diuji dengan rasa makin susut dia punya akaun gaji dia. Apa yang dia rasa? Ada orang tak susut-susut, dia tak rasa apa. Sebab apa? Bila mana dia tengok nampak banyak saja. Sebenarnya kedua-duanya diuji. Orang yang susut dia punya akaunnya kerana gajinya makin berkurangan, kerana dia guna dah masuk dah tengah bulan dah, maka sebenarnya rasa tersebut diuji oleh Allah Ta'ala. Rasa apa? Rasa takut, rasa tak cukup, kan? Orang yang rasa macam kita rasa stabil je, nampak okey je. Sebab apa? Sebab tak susut sangat. Kalau susut pun tak apa, dia akan masuk lagi mungkin tengah-tengah dan sebagainya. Itu sebenarnya Allah Ta'ala uji, dia je tak perasan. Apa dia? Dia rasa senang dan dia rasa selesa dengan
dengan kekayaan yang Allah Ta'ala bagi dan dia rasa selamat dengan benda tersebut. Ini sebenarnya bahaya. Ini kita akan sentuh. Kan? Itu sebagai mukadimah. Sebab apa? Sebab kita nak kaitkan apa yang matan ini sentuh. Kan? Baik. Sesungguhnya mereka berkata, siapa mereka ni? Daripada kalangan para orang-orang yang mana bekerja dalam institusi apa-apa saja atau dia menghasilkan satu hirfah, pekerjaan tertentu. Setiap orang yang jujur dalam pekerjaannya dan tidak bergantung ke atasnya, nescaya Allah berkati pada modalnya. Sesiapa yang mana jujur dalam pekerjaannya. Baik, jujur ni dua tuan-tuan. Yang pertama, kita jujur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kita jujur dengan orang yang bermuamalah kita. Maksud bila mana kita bekerja, kita bermuamalah dengan orang. Sama ada orang tu ada depan kita atau tidak ada. Sekarang saya bermuamalah dengan tuan-tuan puan-puan. Cara muamalah kita sekarang dengan cara tidak berdepan. Tetapi melalui perantaraan online. Secara maya. Ini pun dikatakan sebagai muamalat. Baik. Bila mana kita bermuamalah dengan manusia, kena sedar dalam masa yang sama kita tetap bermuamalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada sudut pekerjaan kita sebenarnya ketika itu adanya jujur kita dengan Allah Ta'ala. Orang tak nampak, ada orang yang bekerja yang memang dia tidak berhadapan dengan orang, yang kerjanya contoh saja, minta maaf, hanya berhadap dengan apa ni, dunia maya. Contoh dia dengan laptop dia dengan komputer dia saja. Semua urusannya adalah melalui internet. Maka ketika itu macam mana urusan dia dengan sifat jujur saat ketika manusia itu tidak melihat, iaitu Allah Subhanahu Taala memandang. Dan macam mana ketika itu dia jujur dengan manusia yang mungkin manusia itu tidak memahami selok-belok apa yang berada dalam urusan internet tersebut. Jadi orang yang jujur ini jangan nampak kita jujur. Kalau kita orang beli dengan harga RM2, dia bagi RM5, kita bagi balance dengan RM3. Itu je nampak jujur. Bukan sebenarnya. Kan? Bagi orang yang bekerja minta maaf, dia bekerja dengan majikan dia ada tempoh masa. Ada orang yang bekerja tidak ada tempoh masa. Yang penting kamu siap, okey, tak ada masalah. Selesai kerja kamu, okey, aku bayar gaji. Manager kata aku bayar gaji. Ada orang macam tu. Kan? Ada orang yang mana kerja dia terikat dengan masa. Orang yang bekerja terikat dengan masa ni kena hati-hati. Di situ kejujuran dia dengan majikan dia yang lebih besar lagi, dia jujur dengan Allah SWT. Zaman sekarang minta maaf, saya rasa tak banyak dah tempat-tempat yang mana dia masuk satu tempat kerja dia, dia scan menggunakan muka dia, tengok mata ataupun scan dengan tangan dia, thumbprint dan sebagainya. Banyak tempat yang kadang-kadang masuk, dia log in dengan log out tersebut menggunakan telefon dia. Di situ kadang-kadang kejujuran kita kena hati-hati. Dan manusia tak tahu tapi Allah SWT tahu di mana dia masuk dan di mana dia keluar. Dan jadi sesiapa yang jujur ketika itu, Allah berkati modal dia. Dalam apa saja yang kita buat, sama ada modal itu dalam berbentuk harta bagi orang yang bekerja, secara perniagaan, ataupun modal itu daripada sudut daripada sudut tenaga dia. Ada orang modal dia tak pakai duit pun. Dia tak pakai duit, dia hanya pakai tenaga dia. Dan daripada tenaga dia itu merupakan modal dia. Ada orang yang mana modal dia adalah melalui ilmu dia. Berdasarkan daripada pemikiran dia, buah-buah fikiran dia. Ada juga orang modal macam. Jangan nampak modal ni daripada sudut harta saja, tak ada. Modal itu daripada sudut harta, daripada sudut perniagaan. Modal daripada sudut tenaga, modal daripada sudut buah fikiran kita dan sebagainya. Dan semua tersebut Allah Ta'ala berkati. Bila mana dia melakukan, dia jujur dalam perniagaan dia. Macam sekarang, saya tidak menggunakan modal duit. Memanglah ada modal duit juga. Internet kena bayar, lepas tu guna elektrik kena bayar kan. Tapi tak nampak besar. Sekarang saya guna modal apa? Saya guna modal tenaga saya. Saya guna modal daripada sudut ilmu yang Allah Ta'ala pinjamkan kepada saya. Maka kalau saya jujur dengan benda tersebut, mudah-mudahan saya jujur, Ta'ala berkati modal tersebut. Maka tengoklah benda tersebut. Macam mana kita jujur dengan Allah SWT. Dalam setiap urusan pekerjaan kita, maka Allah Ta'ala berkati modal. Baik, bila mana Allah Ta'ala berkati modal, kita panjangkan kat sini. Bagi orang yang bekerja, modal dia tersebut Allah Ta'ala berkati, bermaksud harta dia tersebut Allah Ta'ala berkati. Kalau orang tersebut modal dia adalah tubuh badan, tenaga dia, maka tubuh badan dan tenaga dia Allah Ta'ala berkati. Kalau orang tersebut buah fikiran dia merupakan modal, maka Allah Ta'ala berkati ilmu, Allah Ta'ala berkati akal dia, Allah Ta'ala berkati buah fikiran yang dia dilontarkan, yang digunakan. Bila mana benda tersebut berkati, maka benda tersebut mendatangkan manfaat yang berpanjangan.
Yang ni kita nak dalam hidup kita. Kan? Berkat itu yang paling besar sekali. Sebab tu kadang-kadang, tuan-tuan pernah jumpa tak orang yang mana hidup sampailah, minta maaf, sampailah dia tua dan sebagainya, dia mampu beli rumah tapi dia tak beli rumah. Tuan-tuan pernah jumpa tak orang yang mampu untuk beli kenderaan tapi kadang-kadang dia tak beli pun kenderaan yang hebat-hebat, sekadar benda-benda macam tu. Kadang-kadang setengah orang dia pandang macam mana? Dia pandang, oh orang ni berjimat sangat ni. Orang ni kadang-kadang ada perasaan yang tak elok, kita kata, oh ini kedekut ni. Ini cerewet sangat ni. Kadang-kadang kita tidak tanya tapi kita sebab menghukum. Pernah seorang hamba Allah SWT ditanya, Masya Allah. Saya ingat sampai sekarang. Dia itu orang yang berkemampuan. Bila mana seorang daripada anak murid dia tahu bahawa dia tu tidak ada rumah, yang dia duduk adalah rumah sewa je. Sewa. Anak murid dia menangis. Tapi bagi dia benda tersebut biasa. Bukan tidak mampu. Tapi dia kata dia nak mati dengan senang. Apa dia? Ini cara dia berfikir. Kita boleh ikut cara dia dan boleh kita ikut dengan cara yang lain. Tak ada masalah, semuanya betul. Dia kata saya nak mati dengan cara senang macam mana? Sebab bila saya mati saya tak ada harta yang mana banyak. Untuk saya dia akan tanya oleh Allah SWT. Kalau saya ada harta tersebut, saya akan ditanya oleh Allah Ta'ala, macam mana kamu peroleh harta tersebut? Dan memang dia tetap ditanya, tetapi cara ditanya oleh Allah Ta'ala tak sebagaimana orang yang memiliki sesuatu perkara. Dan sebab itu kita nampak sesuatu perkara tu kadang-kadang berkat itu kita fahami cara macam mana. Orang tu dia faham dengan cara tu. Alhamdulillah. Kita faham dengan cara macam mana? Kita faham dengan cara harta kita guna dan kita perolehi dan kita guna ke arah kebaikan. Bermaksud harta tersebut adalah berkat. Modal kita sebenarnya berkat. Tubuh kita sihat. Maka kita boleh buat banyak lagi kebaikan-kebaikan sebenarnya datang daripada mana? Salah satu kejujuran bila mana kita ini bekerja. Sebab tu minta maaf kalau ada orang masih lagi bekerja. Termasuk diri saya masih lagi bekerja. Jangan terlalu berkira sangat dalam pekerjaan. Jangan terlalu berkira sangat pekerjaan. Bila mana orang minta tolong. Kadang-kadang ada unsur-unsur yang mungkin kita itu tidak jujur, hasil daripada kita bantu dan kita tidak berkira. Mudah-mudahan Allah Ta'ala topak balik dengan benda tersebut. Ada orang sikit-sikit berkira, tak, bukan kerja saya. Tak, yang ni tak boleh, yang ni tak boleh. Jangan. Ajar diri kita untuk sentiasa jujur dan sentiasa ikhlas dalam buat kerja. Hatta urusan kita dengan Allah Ta'ala. Dan jangan kata ikhlas tersebut adalah, kalau baca ikhlas tak payahlah bayar gaji. Bukan. Itu dalam konteks hukum fiqh wajib. Nabi pesan, kalau orang bekerja dengan kita, Nabi bagi perumpamaan, sebelum peluhnya itu kering, maka pada masa tersebut, bayar dia punya gaji dia. Kalau sebelum daripada peluhnya kering, maka bayar gaji dia. Bermaksud itu kewajipan kita daripada sudut syariatnya. Ikhlas itu kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Maka pekerjaan-pekerjaan tersebut apa saja kita buat, hatta pekerjaan tersebut yang tidak bergaji, pekerjaan yang tidak berbayar, kan? Maka pada masa tersebut jujurlah kita. Sebab tu saya sebut awal-awal tadi, jujur dengan Allah dan jujur dengan manusia. Jadi kata pengarang kita, Allah SWT akan berkati pada modal dia. Sekira-kira dia tidak sekedar sehingga dia menjadi orang yang paling kaya. Subhanallah. Kaya di sini kita kena faham. Sama ada kaya daripada sudut banyaknya harta, kan? Ataupun kaya tersebut daripada sudut rasa. Ini dua benda yang berbeza. Ada orang yang mana dia kaya daripada sudut harta, tetapi dia tidak kaya daripada sudut rasa. Ada orang yang mana kaya daripada sudut rasa, tapi dia tidak kaya daripada sudut pemilikan harta. Ada orang yang mana kaya dua-dua. Harta pun dia miliki dan kaya daripada sudut rasa. Alhamdulillah. Kita nak daripada tiga tersebut, jangan tergolong daripada orang yang mana, ada satu lagi. Ada orang, empat kategori, minta maaf. Orang yang pertama dia kaya harta, tetapi dia tidak kaya rasa. Orang yang kedua dia kaya rasa, tapi dia tidak kaya harta. Ada orang yang ketiga, kedua-duanya dia kaya. Harta pun dia kaya, rasa pun dia kaya. Golongan yang keempat, dua-dua dia tidak ada. Harta pun tidak ada, tidak kaya, dan rasa pun tidak kaya. Kita minta jauh dengan Allah SWT, jangan jadi kepada orang yang keempat ni. Dalam harta tidak ada, yang paling takut sekali adalah tidak ada rasa kaya. Dan juga kita minta jauh daripada Allah SWT, daripada jadi orang yang mana hartanya ada, dia kaya harta tetapi tidak kaya rasa. Mudah-mudahan kita ni jadi salah satu daripada dua. Sama ada kita kaya rasa tetapi kita tidak kaya harta. Itu alhamdulillah.
Ataupun lebih lagi alhamdulillah, kita kaya rasa dan kita kaya daripada sudut harta. Apa sebenarnya yang dikatakan sebagai kaya rasa tadi tu? Kaya rasa maksudnya dia kaya ataupun dia rasa cukup dengan apa yang dimiliki. Kan? Ini yang paling hebat sekali. Kan? Rasa tu dah cukup. Rasa tu dah kaya. Alhamdulillah. Kan? Ada orang yang mana Allah Ta'ala tak bagi kepada dia anak, contoh. Hanya dia dengan pasangan dia saja. Tapi dia rasa kaya. Maksud dia rasa cukup. Kan? Dan Allah Ta'ala dah bagi pasangan. Tapi Allah Ta'ala tak bagi anak. Pun tak apa, alhamdulillah, cukup. Ada orang yang mana dia tak ada pasangan. Dia tak ada pasangan tapi dia ada anak. Mungkin sebab perceraian atau kematian dan sebagainya. Tapi dia rasa cukup, alhamdulillah. Ada orang ni dua-dua tak ada. Anak pun tak ada, pasangan pun tak ada. Tapi dia berasa cukup, alhamdulillah ya Allah. Aku boleh hidup pun satu nikmat yang besar. Dan boleh melakukan taat pada Allah Ta'ala. Nampak tak boleh? Nampak tak? Mana beza di antara rasa dan memiliki tadi tu? Memiliki daripada sudut harta yang menunjukkan kaya dan rasa yang kaya tersebut adalah salah satu daripada anugerah Allah Subhanahu Taala yang paling besar sekali. Takut sekali apabila? Apa dia? Takutnya bila mana kita ni rasa miskin. Rasa miskin harta. Kalau rasa miskin dengan Allah, betul. Tapi kalau rasa miskin harta sedangkan kita kaya, na'udzubillah min zalik. Rasa takut je. Sebagaimana saya bagi contoh tadi, ini dah 12 hari bulan. Dah masuk kepada tengah bulan dah ni. Tengok akaun tu dah rasa miskin. Kadang-kadang tak tengok akaun dah rasa miskin, dah tahu dah. Ya Allah, takutnya bimbang-bimbang. Ini hati-hati. Sebab apa? Sebab kita mendidik untuk merasakan tak cukup dengan apa yang Allah Ta'ala bagi. Memang Ustaz, memang tak cukup pun. Kadang-kadang saya nak bagi makan kepada anak pun tak cukup. Saya nak bagi makan kepada keluarga pun tak cukup. Tuan-tuan, kita kena latih diri kita dan latih ahli keluarga kita macam mana hidup cara Rasulullah. Yalah Rasulullah tu zaman dia macam tu Ustaz, zaman kita macam ni. Rasulullah yang terbaik sebagai ikutan. Kalau dalam sehari kita berfikir macam mana kita nak penuhkan perut kita nak supaya apa yang masuk dalam mulut kita sedap sahaja, maka pada masa tersebut bayangkan macam mana kehidupan Rasulullah. Kita rasa tak cukup sebab apa? Sebab kita nak rasakan sedap benda tersebut. Saya pernah berceramah di hadapan orang-orang yang ialah agak mempunyai harta. Saya bagi satu perumpamaan. Tuan-tuan, kalau RM20, kalau RM10 ni tuan-tuan, saya bagi pada tuan-tuan, apa tuan-tuan boleh buat untuk makan tengah hari? Ni saya nak buat contoh cerita. Dia kata Ustaz, kalau RM10 ni, kalau tengah hari zaman sekarang tak boleh makan dah. Okey, selesai masalah. Bayangkan dengan satu RM10 ni, cuba tuan-tuan bayangkan saya bagi kepada 3 golongan. Yang pertama saya bagi kepada orang fakir miskin. Yang kedua saya bagi kepada orang yang sederhana. Kalau zaman sekarang dia panggil B40 lah kan. Yang ketiga saya bagi kepada orang, minta maaf ini bahasa sekarang. Bagi kepada orang yang kayangan sikit. Maksudnya orang yang harta yang banyak. Mungkin kita kata T20. Agak-agak RM10 tersebut apa yang T20 buat, apa yang B40 buat dan apa yang fakir miskin buat. Saya bagi contoh saja. Mungkin dengan fakir miskin ini, dengan RM10 dia boleh cari sesuatu yang boleh menyebabkan dia hidup selama 3 hari. Maksudnya dia makan 3 hari. Tapi bagi kita yang RM10 agak terfikir-fikir nak beli apa dan nak makan apa kan? Sebab itu kadang-kadang jangan kita rasa Ustaz tak cukup lah sebab dah tengah bulan dah ni. Kenapa? Sebab nak beli ni tak cukup, beli ni tak cukup, beli nak cukup. Sebab apa? Sebab perasan tak masa kita makan berapa jenis lauk yang di hadapan kita? Ini kita tak masuk lagi bab makanan yang secara spesifik. Itu dibahas oleh para ulama yang diajar oleh Rasulullah SAW. Sebab itu rasa cukup itu dan rasa kaya itu satu anugerah yang besar. Rasa miskin, rasa tak cukup itu yang paling bahaya sekali. Hatta orang tersebut dia itu adalah orang yang mana miskin daripada sudut harta, tapi dia kaya daripada sudut harta, orang yang adalah orang beruntung. Kenapa? Allah Ta'ala campakkan rasa cukup. Allah Ta'ala campakkan rasa itu, apa dia? Rasa itu memang dia itu tidak memerlukan kepada benda tersebut. Memadai apa yang ada saja. Tadi moderator sebut berkaitan kita hadiahkan Fatihah kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang berada di Palestin. Kita tak duduk di sana, cuma tengok gambar saja. Mungkin tengok tu sedih ketika itu saja, tapi lepas tu dah hilang rasa kan. Tapi cuba bayangkan kalau kita betul-betul duduk kat situ. Sebab tu saya kadang-kadang sekadar kongsi dengan tuan-tuan puan-puan, kita latih dalam keluarga kita, sehari tak payah makan nasi. Kita bagi breakfast, lepas tu tengah hari tu buat tak tahu je. Akhir sekali anak tu kadang-kadang dia tak tanya. Malam tu kita bagi balik makan.
Sebab apa? Sebab kita dah ajar anak kita makan pagi, petang, tengah hari, malam, 3-4 kali makan. Sebab menyebabkan kadang-kadang dia rasa macam tak boleh lah. Tapi bila mana kita kecilkan skop makanan tersebut, cuba tengok orang miskin macam mana dia makan. Kita ni nak makan nasi boleh tak? Boleh. Kita nak makan benda ni boleh tak? Boleh. Cuma sekarang letak saja rasa syukur dalam diri kita. Rasa kecukupan. Itu sebenarnya datang daripada mana? Hasil daripada kerja kita yang barakah. Berkat itu datang daripada mana? Hasil daripada salah satu kejujuran dalam pekerjaan kita. Nampak tak dia punya flow dia? Kan? Sebab itulah nak dapat sesuatu perkara tersebut, macam tengok macam mana cara yang mana satu persatu yang ditekankan oleh para ulama. Semuanya ambil daripada Nabi SAW. Baik. Dan sesiapa yang menipu dalam pekerjaannya, nescaya pasti terdedah kelakuannya dan hilang keberkatannya. Dan jadilah dia sedikit masa nanti antara orang yang dikenal tentang kegagalannya. Orang yang menipu dalam pekerjaannya, satu ketika nanti Allah Ta'ala akan dedahkan kelakuannya. Bila? Sama ada di dunia ataupun di akhirat nanti. Kalaupun kita didedah di atas muka bumi ni, ya Allah, betapa malunya kita. Tapi didedah dekat akhirat, lagilah malu. Sebab apa? Atas muka dunia ni orang nampak kita Masya Allah baiknya. Orang nampak kita perwatakan dengan islamiknya, dengan zuhudnya. Tapi ya Allah, rupanya selama ni dia menipu kita. Bila? Allah zahirkan ketika mana di akhirat. Sejumlah ramai manusia memerhatikan dan tahu benda tersebut. Sebab itulah disebutkan dalam Quran yang orang yang tersebut tidak angkat kepala. Kenapa? Kerana malunya dengan perbuatannya di akhirat. Allah Ta'ala zahirkan satu persatu. Dan yang kita takut juga, bila mana Allah Ta'ala zahirkan di atas muka bumi. Malu kita. Kita nak lari kat mana? Kan? Kita nak lari kat mana? Kita dah buat silap. Silap tersebut adalah kerana ketidakjujuran kita, menipu kita. Ya Allah. Macam mana kita nak sembunyikan benda tersebut? Kan? Betapa malunya kita dengan manusia. Kalau atas muka bumi kita malu dengan manusia, tak tahu nak sorok mana muka kita, tak tahu nak pergi mana, nak berhenti kerja pun rasa tak tergamar. Sebab apa? Sebab dah tak ada tempat dah nak bekerja, terpaksa bekerja juga. Hari-hari kita rasa orang pandang dengan pandang hina dan sebagainya. Hasil daripada mana? Hasil daripada kejahatan yang kita buat. Menipu dalam pekerjaan. Apatah lagi di akhirat. Betapa malunya kita. Sebab itulah, bila mana kita bekerja, sama ada kita bekerja dalam apa-apa sahaja bentuknya, bergaji atau tidak bergaji, dibayar atau tidak bayar, cubalah untuk sejujur-jujurnya. Cubalah untuk sejujur-jujurnya. Dan jangan ada unsur-unsur menipu. Supaya apa? Supaya nanti yang pertama tidak terdedah kelakuan tersebut. Kan? Tidak terdedah kelakuan tersebut. Zaman sekarang orang takut ada CCTV. Kan? Tapi kadang-kadang dia tak sedar CCTV Allah Ta'ala lebih hebat lagi. Dan yang kedua, Allah Ta'ala hilangkan barakahnya. Hilang berkat daripada mana? Naik ke atas tadi. Apa dia? Kalau kita jujur, berkatnya pada modal. Kalau kita tidak jujur, hilang berkatnya pada modal. Berkat tidak ada pada modal yang berbentuk duit. Hilang berkat pada modal yang berbentuk kesihatan ataupun tubuh tenaga. Hilang keberkatan daripada sudut modal seumpama buah fikiran ataupun ilmu kita dan sebagainya. Semua tersebut hilang keberkatan. Hilang berkat ini, dia tidak ada dia punya signal dia. Mengatakan, okey berkat dah tak ada. Tak ada. Kadang-kadang ada orang yang dia tidak perasan bahawa Allah Ta'ala dah tarik keberkatan daripada benda tersebut. Dan kadang-kadang dia itu tidak sedar, lama-lama baru dia sedar bahawa rupanya berkat itu dah hilang. Harta itu tidak mendatangkan manfaat bagi dia. Harta tersebut rasa tak cukup je walaupun dah banyak. Tubuhnya tidak mendatangkan kebaikan untuk dia melakukan ketaatan pada Allah SWT. Dia punya ilmu, dia tidak membawa dia untuk makin dekat kepada Allah Ta'ala. Kita bimbang itu punca Allah Ta'ala tarik keberkatan daripada modal-modal itu tadi. Na'udzubillah min zalik. Walaupun kita tuan-tuan, mungkin ada kalangan kita yang dah pencen, doalah dengan Allah SWT. Mudah-mudahan mungkin sepanjang kita bekerja. Ada orang bekerja 30 tahun, ada bekerja lebih daripada tu, ada bekerja 20 tahun dan sebagainya mencari nafkah, mencari harta dan sebagainya. Doa satu dengan Allah SWT. Mudah-mudahan apa yang kita buat sebelum ini, kesalahan-kesalahan kita yang memang ada dan mungkin ada, saya rasa memang ada sebab kita tahu macam mana kita bekerja, Allah Ta'ala ampunkan. Allah Ta'ala ampunkan, mudah-mudahan. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi berkatan dengan apa yang kita ada sekarang. Dan yang ketiga, jadilah dia sedikit masa nanti antara orang yang dikenal tentang kegagalannya. Orang cakap pasal kita. Allah. Hatta sampai ketika kita mati. Ada orang lagi bercakap. Siapa dia tu?
Inilah macam orang cakap, ya Allah, na'udzubillah min zalik. Sebab tu Nabi pesan dalam satu hadis, sebelum daripada kita bagi salam itu, minta berlindung dengan Allah Ta'ala 4 perkara. Kan? Minta berlindung dengan Allah Ta'ala 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Minta jauh daripada azab kubur, minta jauh daripada fitnatil masihid dajjal. Salah satunya minta daripada fitnatil mahya wal mamat. Fitnah hidup dan fitnah mati. Ini salah satu daripada fitnah hidup kita. Dan fitnah mati bila mana seseorang itu meninggal. Akan orang bercakap-cakap dengan benda tersebut. Tak payah berkata berkaitan dengan ni dosa, dia mengata kita dia lah berdosa. Tak payah bincang. Sekarang kita bincang pasal diri kita. Yang kalau mungkin takut Allah Ta'ala akan jadikan kita ni orang yang tak jujur menipu dalam pekerjaan, kita menyebabkan orang yang berkata-kata. Kena ingat, kita punca orang yang mengumpat pada kita. Dosa mengumpat dia punya pasal. Tapi dosa kita daripada sudut kita tu tidak melakukan kejujuran, menipu dalam pekerjaan dan sebagainya, itu merupakan fitnah ketika mana kita hidup dan juga fitnah ketika mana kita mati. Minta Allah Ta'ala tutupkan aib baik kita. Aib kita minta Allah Ta'ala tutup. Sebab tu doa dengan Allah Ta'ala, ya Allah tutuplah aib aku ya Allah. Sebab aku tahu sangat aib aku cakap mana. Tak payah cakaplah dia tu dengan nama ustaz ke, dia ustazah ke, dia doktor ke, dia apa saja, pak lebay ke, haji ke, hajah ke, minta maaf secara umumnya. Kita tahu aib kita banyak mana dan kita tahu aib kita setakat mana. Betul tak? Sebab tu doa dengan Allah SWT. Walaupun manusia itu memuji kita, manusia menyanjung diri kita, tetapi aib kita yang tahu. Doa dengan Allah Ta'ala, ya Allah tutupkan keaiban aku ya Allah. Tutup aib aku macam mana? Salah satunya jangan sampai aib tersebut menyebabkan jadi fitnah kepada diri kita. Jangan sampai aib tersebut menjadi fitnah kepada diri kita. Yang kedua, nak tutup aib tersebut dia ada kaedah. Caranya macam mana? Berakhlak dah sebagaimana akhlak Rasulullah. Rasulullah pada dirinya ada amanah. Maka kita berakhlak dengan akhlak yang amanah sebaik mungkin. Pada Rasulullah berakhlak dengan akhlak yang siddiq, jujur, maka kita jujurlah sebagaimana yang Nabi SAW ajar kepada kita. Jadi apa yang Nabi tinggal itu adalah yang terbaik untuk menutup keaiban kita. Kembali kepada jalanan yang ditinggalkan oleh Nabi SAW, yang diajar para ulama dan sebagainya. Baik. Kerana Allah Ta'ala menjadikan kefakiran hasil daripada penipuan. Orang yang mana fakir sebenarnya hasil daripada dia menipu. Banyak dia menipu. So, fakir tersebut sama ada fakir daripada sudut harta ataupun fakir daripada sudut rasa. Kena faham kat situ. Jangan nampak fakir daripada sudut harta saja. Ada orang tu memang kaya tapi rasa tak cukup pun. Sebab apa? Sebab dia fakir. Berapa banyak tuan-tuan jumpa orang yang paling kaya? Kita tak tuju pada siapa-siapa. Tanya diri kita. Kalau kita jumpa orang yang paling kaya tersebut, kita pernah tanya tak sembang dengan kekayaan dia? Kena tanya juga sebab kita nak ambil ilmu daripada dia. Ilmu macam mana dia jadi kaya, ilmu macam mana dia urus kekayaan. Yang baik ambil, yang tak baik tinggalkan. Lepas tu cuba bayangkan kalau Allah Ta'ala bagi kekayaan pada diri kita. Sebab kita ni kadang-kadang, perasan tak perasan, kita banyak minta, ya Allah tambahkanlah rezeki ya Allah, kan? Kadang-kadang terlupa nak minta, ya Allah berkatilah rezeki. Rezeki tu memang dah ada, dah Allah Ta'ala bagi, tak ada masalah. Tapi kita minta yang paling besar, ya Allah berkati rezeki yang kamu bagi ya Allah. Lepas tu masa doa dalam doa, surah dalam sembahyang duha tu, Allahumma in kana duha'uka wal baha'uka dan sebagainya kan. Ujungnya minta ya Allah berkatilah, wa barik lana fiha, wa barik li fiha. Ya berkatilah ya Allah kepada aku. Kalau kita jadi kaya pada masa tersebut, agak-agak yang kita ada sekarang, dalam akaun kita, dalam simpanan kita, apa yang kita miliki tersebut, adakah benda tersebut menyebabkan kita dekat pada Allah Ta'ala? Ataupun kita jauh daripada Allah SWT? Ataupun yang kita dah miliki banyak ini, contoh kita di Bil Maya ini, ada tak rasa macam tak cukup lagi? Kalau ada perbuatan rasa-rasa tersebut, maka sama-sama kita pujuk diri kita dan latih diri kita untuk rasa syukur dan rasa cukup dengan apa yang Allah Ta'ala bagi. Kita takut-takut fakir daripada sudut harta dan fakir daripada sudut rasa itu asalnya salah satu daripada penipuan yang pernah dilakukan. Na'udzubillah. Dan keberkatan hasil daripada takwa. Berkat satu perkara kerana kita takwa pada Allah Ta'ala. Takwa ni apa dia? Maksudnya kita ikut perintah Allah Ta'ala dan tinggalkan apa yang Allah Ta'ala larang. Allah Ta'ala suruh kita untuk buat baik, maka kita buatlah. Allah Ta'ala suruh melakukan ketaatan, kita buatlah. Maka keberkatan itu akan datang kepada kita. Allah Ta'ala bagi barakah hasil daripada takwa. Kita banyak minta berkat, tapi tak perasan kita atau terlepas pandang untuk bertakwa pada Allah Ta'ala. Kat mana berkat kita minta? Masa makan kita minta berkat kan?
Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Minta berkat pada apa yang Allah Ta'ala bagi kurnia pada kita daripada sudut kita makan. Tapi terlupa untuk takwa ketika makan. Lupa nak takwa ketika makan. Macam mana takwa masa makan? Pastikan makanan tersebut makanan yang halal, jauhi daripada yang haram, jauhi daripada yang syubhat, makan ikut sunnah, dan ambil benda-benda yang baik, tinggal benda-benda yang tak baik, yang Islam tak suruh dan sebagainya. Dalam pengurusan benda tersebut, itu merupakan takwa ketika makan. Kan? Daripada setiap urusan kita, kita banyak minta berkat, tapi takwa tu lupa untuk buat. Natijahnya, berkat tidak ada. Tapi bila mana kita minta benda tersebut, tetapi kita susuli dengan ketakwaan pada Allah Ta'ala, pada masa tersebut keberkatan insya-Allah Allah Ta'ala akan bagi. Kan? Nak anak-anak ni supaya anak jadi anak yang baik, anak jadi anak yang soleh-solah, doa je dengan Allah Ta'ala. Kan? Alhamdulillah, jangan tinggal doa tersebut. Tapi masukkan takwa dalam diri kita dan masukkan takwa dalam diri anak-anak. Berkat insya-Allah. Ya? Jangan doa semata-mata. Tapi anak tu minta maaf sebut pakaian pun kita tak pernah tegur. Hatta anak tersebut pakai pakaian yang mana tak ikut syariat. Tak kira lelaki atau perempuan. Tapi minta, ya Allah jadikan anakku anak soleh solehah. Ya? Ya Allah jadikan anakku anak soleh solehah. Tapi kadang-kadang lupa nak pesan dia untuk sembahyang awal waktu. Lupa nak pesan anak untuk jaga sembahyang. Lupa nak pesan atau memang tak pesan anak untuk baca Quran. Mana nak berkat hidup kita? Dan sebab keberkatan itu datang daripada mana? Datang daripada takwa kepada Allah Ta'ala. Dan benda tersebut dengan bermula dengan diri kita. Tak payah pergi jauh tuan-tuan. Saya tengok saya, tuan-tuan tengok diri masing-masing. Supaya barakah itu Allah Ta'ala bagi takwa dahulu. Dan usaha itu memang kita buat, tapi takwa kena tetap jaga. Selagi mana orang itu duduk dalam takwa, maka selagi itulah Allah Ta'ala akan zahirkan keberkatan daripada semua pekerjaan ataupun semua urusan dia dilaksanakan insya-Allah. Alhamdulillah. Jadi kita nampak poin macam mana nak dapat berkat tersebut. Sifat dengan sifat jujur. Jujur tu sebenarnya daripada mana? Daripada takwa juga. Puncanya kat situ. Lepas tu orang lelaki, hari-hari, tiap-tiap minggu kena pesan. Sembahyang Jumaat tu. Masa sembahyang Jumaat tu dipesan dengan bertakwa. Wajib imam pesan. Kalau imam tak pesan, dengan mana-mana bentuk lafaz takwa ataupun yang seangkatan dengannya, untuk pesanan untuk bertakwa, tak sah khutbah Jumaat hari tu. Khutbah tak sah, Jumaat pun tak sah. Sebab syarat sah Jumaat mesti adalah khutbah kan. Sebab tu takwa itu, orang lelaki tu memang setiap-tiap minggu kena pesan. Habis orang perempuan tidak pesan ke? Orang perempuan dipesan juga, tapi dipesan dengan cara hasil daripada orang lelaki yang balik memesan kepada ketakwaan tersebut. Satu kadang-kadang suami kita betul. Suami kita ni bukan orang yang hebat, orang yang biasa-biasa. Tak payah tuan-tuan, untungnya dia dapat suami tu hebat macam tu, macam ni. Tak payah. Syukurnya ya Allah aku dapat suami seumpama macam ni. Kan? Sebab apa? Dengan sebab dia lah aku menyebabkan aku dapat jadi orang yang baik. Mungkin sebab teguran dia ataupun mungkin melalui ujian yang ada pada dia menyebabkan aku jadi takwa. Jangan tengok kebaikan pada orang yang menyebabkan kita hasad. Kalau kita untuk dapat kebaikan tak apa. Kan? Sebab tu pesanan takwa itu Allah Ta'ala pesan kepada semua secara umumnya. Baik. Matan seterusnya, muka surah 46. وقد حث المشايخ سلفا وخلفا على عمل الحرفة تبعا للقرآن العظيم والسنة الشريفة وأشهدهم من ذلك السادة الشاذلية. فكان الشيخ أبو حسن الشاذلي رحمه الله تعالى يقول: من اكتسب وقام بفرائض ربه تعالى عليه فقد كملت مجاهداته. وكان الشيخ أبو العباس المرسي رحمه الله تعالى يقول: عليكم بالسبب وليجعل أحدكم مكوكه subhatahu wa qudumahu subhatahu wal khiyatata subhatahu was safar subhatahu. Sesungguhnya para masyayikh maksudnya guru-guru lah, ulama-ulama salaf dan khalaf, daripada kalangan ulama salaf ataupun ulama khalaf. Yang salaf ni iaitu 300 tahun, setengah pendapat kata 200 tahun selepas daripada wafat Rasulullah. Sepanjang daripada Nabi SAW, start daripada Nabi wafat sampailah 300 tahun ataupun 200 tahun, itu dipanggil sebagai ulama salaf. Selepas daripada tu dipanggil sebagai ulama khalaf. Baik, memberi galakan, semua ulama-ulama sama ada salaf atau khalaf memberi galakan untuk melakukan pekerjaan.
Ulama suruh kita bekerja. Kenapa? Kerana mengikuti sunnah Al-Quran, mengikuti Al-Quran dan sunnah yang mulia. Kan? Bekerja tu sebenarnya ikut sunnah. Kan? Kita duk bekerja apa? Kita duk cerita apa dia? Kita duk cerita berkaitan dengan Nabi sebelum daripada jadi Nabi Rasul bekerja kan. Sebagai pengembala, kan? Sebagai peniaga kan, businessman dan sebagainya. Selepas Nabi bekerja, jadi Nabi sebagai seorang Nabi dan Rasul, Nabi tak bekerja. Betul ke jawab soalan ayat? Nabi dah tak bekerja bila Nabi jadi seorang Nabi dan Rasul. Betul ke? Kan? Rasa kena betulkan balik tu. Kan? Saya bagi contoh perumpamaan. Ada rekan kami, kawan-kawan yang kami tumpang keberkatan mereka, dia buka banyak madrasah, ada yang buka pondok dan sebagainya. Kan? Ada orang tanya kepada dia orang, sebenarnya ustaz ni bekerja apa? Duduk kat pondok, duduk kat madrasah, mengajar saja. Jawapan dia apa dia? Itulah pekerjaan kami. Yang kita duk memandang pekerjaan itu adalah supaya dapat duit saja. Bulanan, harian, mingguan kan? Bekerja itu secara umumnya adalah benda yang disuruh oleh Quran dengan hadis. Maksud bekerja itu kita menggunakan tenaga kita, menggunakan apa yang Allah Ta'ala gurahkan daripada sudut kesihatan, tenaga, buah fikiran, harta kita untuk kita sumbangkan dan kita akan dapat kebaikan. Orang berniaga, bila mana dia keluarkan modal, dia akan dapat untung kan? Orang yang mana ada tenaga, dia bekerja guna tenaga dia saja, dia akan dapat habuan dia. Orang yang buat minda ilmu dia, bila mana dia sumbangkan ilmu dia, bekerja daripada sudut ilmu dia, sama ada dia dapat daripada habuan dia, upah dan sebagainya, ataupun dia dapat pahala itu sendiri. Konsep dia macam tu. Sebab tu Allah SWT sebut dalam istilah dalam Quran, nak tak kalau sekiranya kamu ni berniaga dengan aku? Allah Ta'ala tawarkan. Perniagaan dengan Allah SWT salah satu daripada pekerjaan. Apa dia? Lakukan ketaatan kepada Allah SWT. Maka Allah Ta'ala anugerahkan apa dia sebagai habuan? Allah Ta'ala bagikan syurga dan juga kemampuan daripada Allah. Kan? Jadi sebenarnya bekerja tu adalah anjuran Quran dengan sunnah. Sebab tu siapa yang masih lagi bekerja, dan semua kita masih bekerja, tak kira pencen tak pencen, masih lagi bekerja, anggaplah kita buat tersebut kerana apa? Kerana Quran suruh dan sunnah Nabi SAW. Si ibunya bekerja di rumah. Si ayahnya mungkin ada bekerja di luar daripada rumah dan sebagainya. Anggaplah yang kita buat itu kerana apa? Quran suruh dan sunnah suruh. Dan bukalah sirah-sirah para ulama, cerita-cerita para ulama, kebanyakan ulama pun mereka itu adalah orang yang bekerja. Dalam kehidupan mereka bekerja. Dan hal ini mereka telah buktikan oleh pembesar-pembesar Syazuliyah. Maksudnya daripada kalangan ulama-ulama yang bertarikat Syazuliyah. Antaranya adalah Syekh Abu Hasan Asy-Syazuli sendiri mengatakan bahawa sesiapa yang mengusahakan pekerjaan dan melaksanakan kefarduan yang difardukan Tuhannya ke atas dirinya, maka sesungguhnya telah sempurnalah mujahadahnya. Dia bekerja tapi dalam masa yang sama dia melaksanakan ketaatan pada Allah Ta'ala daripada sudut apa yang Allah Ta'ala fardukan, sempurna mujahadah dia. Mujahadah maksudnya dia melawan hawa nafsu dia. Dia melawan kehendak-kehendak yang mana kadang-kadang diinginkan oleh nafsu-nafsu dia yang tak elok, maka dia lawan. Lawan dengan cara macam mana? Cawan daripada sudut urusan pekerjaan dan juga ketaatan kepada Allah Ta'ala. Kita bekerja, kita berhadap dengan manusia. Kita teruji dengan sifat sabar. Kita bekerja, kita berhadapan dengan manusia. Kita diuji dengan sifat-sifat yang pemarah dan seumpama dengannya. Kita diuji dengan sifat jujur dan seumpama dengannya. Maka dalam masa yang sama, kita bermuamalah dengan Allah Ta'ala daripada sudut apa? Daripada sudut kita sebagai hamba Allah Ta'ala. Jadi urusan kita dengan Allah Ta'ala kita buat, urusan kita dengan manusia dengan bentuk pekerjaan kita buat, kata Imam Hasan Asy-Syazuli, sempurna mujahadah dia. Maksudnya dia uji daripada semua sudut dan dia berjaya untuk tangani benda tersebut daripada semua keadaan. Dan adalah Syekh Abu Al-Habas Al-Mursi rahimallahu ta'ala, seorang ulama yang hebat ini. Makam dia ada di Iskandaria, Alexandria, di Mesir sana. Lazim ke atas kamu dengan melakukan sebab, dan hendaklah seseorang kamu jadilah tenunannya sebagai tasbih. Lazim ke atas diri kamu maksudnya sepatutnya diri kita ni ataupun wajib atas diri kita melakukan sebab. Sebab ni apa dia? Maksud kita buat satu perkara sebagai sandaran, sebab semata-mata, bukan hakikat. Untuk dapat sesuatu rezeki secara zahirnya kita bekerja. Dalam untuk kita dapat benda ni, kita kena bekerja. Itu sebab sebenarnya. Kalau kita sendiri tidak bekerja, boleh tak Allah Ta'ala bagi rezeki? Boleh. Tapi disebabkan kita ni diajar untuk melakukan sebab.
cari punca dia, maka pada masa tersebut kena buatlah. Salah seorang ulama ni, dia bukan uji Allah, dia uji diri dia. Kena faham kita tidak layak menguji Allah. Sebab Allah Ta'ala ini yang memberi dan bagi sesuatu. Maka Allah Ta'ala ni haram kita uji. Tak boleh, jangan uji. Sama juga sebagaimana kita baca surah Ibrahim. Nabi Ibrahim dalam surah-surah dalam Al-Quran, cerita berkaitan Nabi Ibrahim yang tanya kepada Allah Ta'ala, macam mana ya Allah kamu hidupkan orang yang telah mati. Kan? Itu bukan Nabi Ibrahim menguji Allah atau tidak beryakin dengan Allah. Tapi Allah Ta'ala tanya, dia jawab, aku sebenarnya beriman tapi nak menambahkan keyakinan. Jadi seorang ulama ini dia nak menambahkan keyakinan dan menguji diri dia daripada sudut rezeki. Ini nak cerita. Macam mana keadaan hakikat dan sebab tadi tu. Maka dia masuk dalam satu tempat, itu dalam hutan. Jauh daripada manusia dan diikat tubuh dia pada sebatang pokok. Jadi ikat tubuh dia pada sebatang pokok, bila mana tubuh kita diikat, kita nak bergerak, nak cari rezeki macam mana, nak makan pun tak boleh. Kan? Maka bila mana sampai masa tersebut, dalam tubuhnya diikat, datanglah seekor burung yang kecil. Ini kita kena banyak baca tengok sirah ni memang ada. Kan? Diceritakan oleh ulama-ulama salafus salih. Bila mana datang seekor burung tersebut memasukkan makanan dalam mulut dia. Apa yang kita rasa ketika itu? Bahawa walaupun orang tidak bekerja, Allah Ta'ala akan mendatangkan rezeki kalau dah ditakdirkan rezeki itu ada pada diri dia. Lepas tu dalam beberapa tempoh datanglah sekumpulan pencuri. Datang sekumpulan pencuri tersebut dia masuk bawa barang curian tersebut dalam hutan tersebut. Tengah ada orang duduk bincang-bincang, tengok seorang orang yang mana tubuhnya diikat pada sebatang pokok. Dia orang pergi buka dan tolong bagi makanan. Tak payah kita berkaitan dengan makanan yang haram tadi. Kita kan nak cerita benda tu. Nak cerita bahawa rezeki memang Allah Ta'ala dah tentukan pada dia. Sebab tu kalau perasan yang saya sebut awal-awal tadi, kita banyak minta ya Allah tambahlah rezeki. Tak salah. Tapi yang terlupa minta dengan Allah, ya Allah minta berkati rezeki aku yang kamu bagi. Minta berkati rezeki. Daripada sudut kesihatan, harta dan sebagainya, itu rezeki kita. Kan? Maka menangis dia ketika itu. Menangis. Menunjukkan bahawa keyakinan dia itu makin lama makin bertambah. Maka dia bukan menguji Allah, tapi dia menguji iman dan diri dia sendiri. Tetapi secara asasnya dalam bab akidah pun kita diajar supaya kita mencipta sebab. Sebab ni maksudnya untuk mendapatkan rezeki tersebut. Sebab tu kita bekerja. Sebab kita tak tahu kadar rezeki kita macam mana. Kenapa kita hantar anak pergi sekolah? Kenapa kita hantar anak kita masuk tuition? Kerana kita tak tahu anak kita itu akan berjaya atau tidak dalam peperiksaan. Dan lebih jauh lagi, kita tak tahu anak kita tu akan jadi apa nanti. Maka kita targetlah anak kita untuk jadi macam ni, maka kita hantar sekolah. Kita hantar tuition supaya jadi orang terbaik, kan? Maka sama kita tidak tahu kadar rezeki kita macam mana, maka kita pun berusaha. Itu dikatakan sebagai sebab. Kita bekerja, itu dikatakan sebagai sebab. Kan? Tetapi dalam masa kita mencipta sebab, melakukan sebab tersebut, pastikan kita tu masih taat pada Allah Ta'ala. Jangan duk bekerja sampai sembahyang pun tak sempat. Jangan bekerja sampai sembahyang pun kita kata tak boleh jaga. Jangan sampai kita bekerja ini, sampaikan puasa pun tak boleh dan sebagainya. Ini kena faham. Kan? Mungkin kita tidak diuji dengan benda tersebut, tapi kita diuji dengan benda lain. Apa dia? Bekerja sampai tak sempat sembahyang sunat. Perasan tak? Bekerja sampai tak sempat baca Quran. Perasan tak? Itu saya. Bekerja sampai tak sempat zikir. Bekerja tak sempat untuk beristighfar. Bekerja tak sempat. Sebab apa? Kalut banyak masa. Maka Syekh Abbas Al-Mursi, Abu Abbas Al-Mursi kata, lazimlah ketika mana kita itu bekerja, kita itu melakukan sebab, dan hendaklah seorang kamu jadikan tenunannya sebagai tasbih. Bermaksud ketika mana dia menenun pakaian, kain tersebut, jadikan sebagai tasbih. Maksud masa bekerja tersebut, jadikan dia sebagai tasbih. Pekerjaan kita jujur pada Allah Ta'ala, maka itu merupakan tasbih. Kalau kita sekarang jujur duduk dalam majlis ilmu, itu merupakan tasbih. Itu pujian-pujian pada Allah Ta'ala. Apatah lagi masa bekerja, diselangi dengan zikir-zikir sambil-sambil. Tengah menaip, Bismillahirrahmanirrahim. Buka laptop, Bismillah. Buka komputer kat dekat pejabat, tekan Bismillahirrahmanirrahim. Kan? Lepas tu, nak pegang mouse, ataupun nak tekan itu, letakkan cursor kita tu, Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Sambil-sambil cari, apa salahnya? Tak salah. Tapi sebab tak biasa buat. Kan? Sebab tu kadang-kadang, ada orang tu kerja dia, memang dia kerja dalam bilik.
Ada orang tu dia ada partition dia. Kan depan kita ada benda boleh kita tampal. Kita banyak tampal apa-apa je kita kena buat harian kan. Kita terlupa nak tampal. Lazimkan berzikir. Jangan lupa selawat pada Nabi. Dan selawat ke belum pada Rasulullah. Kan? Kita letak depan kita. Urusan yang kita kena selesaikan harian tu buatlah. Senaraikanlah. Tapi lupa nak tampal benda-benda tersebut. Yang menyebabkan kita ini terlupa untuk berzikir. Bila? Ketika mana kita tengah bekerja. Suatu kata Syekh Abu Abbas Al-Mursi, ketika mana kamu tenunan tersebut yang kamu lakukan, apa saja kerja yang kamu buat, jadikan dia sebagai tasbih. Ketibaan daripada pemusafiran sebagai tasbih. Jahitannya sebagai tasbih, permusafiran sebagai tasbih. Yang kita buat dalam kerja, kita ada orang yang mana kerja macam ni, jadikan tasbih. Apa saja buat sebagai tasbih. Masuk sertakan dengan zikrullah, sertakan dengan memuji Allah, sertakan dengan istighfar, sertakan dengan salawat, sertakan. Kerana itu salah satu daripada mencantikkan urusan kita ketika mana kita bekerja. Dan supaya kita ini tidak melakukan benda-benda yang tidak elok, menipu, pecah amanah dan sebagainya. Kenapa? Kerana ketika itu kita tengah berzikir kepada Allah. Takkanlah tengah berzikir minta maaf, buka lamawet yang tak baik. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Kan lamawet yang tak cantik. Lepas tu buka video-video pula orang tengah minta maaf, mengumpat dan sebagainya, fitnah dan sebagainya. Mulut tengah berzikir. Mustahil. Orang yang berzikir Allah Ta'ala akan jaga. Mungkin masa tersebut dibuka, tapi bila mana dia perasan dia tengah berzikir, dia akan tutup terus. Tengok cara Allah SWT jaga kita. Sebab tu kena atasikan diri kita daripada melakukan benda yang tak elok, ikut kata-kata Syabah Al-Mursi. Ini pun sebenarnya ada Rasulullah SAW. Kan? Jadi kita kan sebagai tasbih dan pujian-pujian kepada Allah SWT sepanjang daripada pekerjaan kita, insyaAllah. Kan? Jadi kita berhenti kat situ. Kita ambil 2 matan yang panjang hari ni. InsyaAllah akan datang kita sambung lagi pada matan yang bawah. Jadi kesimpulannya, berkat dalam bekerja adalah bila mana orang itu takwa pada Allah Ta'ala. Dan salah satu daripada takwa kepada Allah Ta'ala ketika mana bekerja adalah kita melakukan kejujuran. Sama ada jujur kita dengan Allah ataupun kita jujur dengan manusia yang kita bermuamalah atau yang kita bekerja. Sebaliknya orang yang tidak jujur ataupun orang yang menipu ataupun orang yang tidak bertakwa, maka ketika itulah Allah SWT akan hilangkan keberkatan, menghasilkan kegagalan dan sebagainya dalam hidupnya. Dan inilah salah satu ujian kita dalam kita bekerja dalam sehari kehidupan kita. Yang kedua, kan, bila mana kita bekerja, anggaplah yang kita bekerja ini kerana anjuran daripada Quran dengan sunnah Nabi SAW. Dan bila mana kita bekerja, pastikan kita ini menjaga kewajipan kita sebagai hamba Allah Ta'ala. Tapi jangan guna secara logik akal, tapi guna dengan cara hukum hakam Islam ajar. Kita bekerja tapi hidup kita datang pejabat terus baca Quran. 3 jam duk baca Quran, tak kena cara. Sedangkan majikan bayar kita. Melainkan majikan kata, okey tak ada kerja, bebas, boleh buat apa. Memang 3 jam, tak ada kerja apa, kita baca Quran. Tak apa, tak ada masalah. Tapi datang-datang baca Quran, kerja berlambak, tak selesai lagi, tak boleh. Dan sama juga kita pergi sembahyang sunat, sedangkan kita tu kerja belum selesai lagi, bos bayar gaji, tak boleh. Bukan sembahyang fardu, melainkan sembahyang fardu tak apa. Tapi kalau fardu pun boleh, sunat pun tidak ada halangan, maka Alhamdulillah jaga benda tersebut. Dan yang terakhir sekali, dalam kita melakukan kerja, ingat Allah. Ingat Allah dengan disertakan dengan zikir. Apa saja. Jangan anggap minta maaf kita dah pencen, kita tak bekerja. Sebenarnya kita bekerja juga. Tapi bentuk kerja itu adalah berbeza. Jadi sebab itu bila mana kita sertakan dengan zikrullah, ingat Allah sepanjang masa, maka sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala akan jauhkan kita daripada melakukan perkara yang mana mungkin ada unsur pecah amanah, rasuah, tidak jujur dan sebagainya, insyaAllah. Dan mudah-mudahan berkat dah rezeki-rezeki yang kita perolehi hasil daripada pekerjaan kita, insyaAllah. Mudah-mudahan ada izin Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Ta'ala izinkan, insyaAllah kita sambung lagi sambungan yang akan datang. Masih lagi dalam bab bekerja, dan ini pun antara benda yang penting lah dalam hidup kita. Hari-hari kita dah buat, insyaAllah. Mohon maaf, mungkin ada kesilapan ataupun keterlanjuran. Mudah-mudahan ada berkat daripada setiap perkongsian kita pada hari ini. Wallahu a'lam. Tanya, buka soalan Ustaz. Ada yang nak bertanya soalan, boleh Ustaz? Ya, silakan. 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 Jemaah yang nak bertanya soalan. Astagfirullahaladzim.
Oh, tak ada Ustaz, semua dah faham. Alhamdulillah. 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 Ya, pasal pekerjaan ni memang Ustaz, dulu-dulu kita pun kadang-kadang buat juga pergi-pergi sampai ke office. Pukul 8 kita buat sembahyang duha dulu, lepas tu fikir pula, ya Allah sembahyang duha time office. Kita tu, tapi masa time rehat kita tak rehat, kita ambil time kita sembahyang tu kita bayar balik. Boleh ke macam tu Ustaz? Ya, Alhamdulillah, baguslah. Kita qada balik. Qada balik. Kata kita sampai tu kita tak buat dulu kerja. Kalau kita dah buat, kita dah orang kata apa? Dah macam dah buat kerja tu dah terlupa dah nak solat. Nanti kita sampai-sampai kita buat dulu. Kita ambil lah masa sikit, katalah 10 minit, 15 minit. Nanti masa kita time rehat tu, kita buat kerja tu. Kita bagi bayar balik lah yang 10 minit, 15 minit tu. Tak apa kan Ustaz, kalau kita boleh kan? Ya, boleh. Kita qada balik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tutup lah. Sebab kita tidak claim apa-apa kan. Keluar, tak. Macam keluar, katalah keluar. Time kerja, kita keluar atas urusan peribadi. Macam bos pun cakap juga. Bos kata, okay, you boleh, you nak pergi mana, you pergi. Tetapi, you pastikan you bayar balik time tu. Dia bagi kita arahan macam tu. So, terpulang pada kita lah. Sama dia nak jujur pada diri sendiri pun tetap. Maknanya kau boleh pergi buat kerja-kerja yang mana memerlukan pekerjaan kau tu, pergi buat. Tetapi lepas tu, kau balik lambat lah. Kau bayar balik time yang kau ambil tu. Tak apa kan Ustaz macam tu kan. Itu yang bos cakap macam tu lah. Masa tu lah masa kita kerja tu. Sekarang dah tak kerja Alhamdulillah. Ustaz tanya soalan lain boleh tak Ustaz? Assalamualaikum Ustaz. InsyaAllah. Salam ya kawan. Saya nak tanya soalan lain boleh Ustaz? InsyaAllah. Okey. Ni pasal kita semayang dalam solat ni, rukun kita mesti tetap lakukan. Contohnya kalau kita ingat kita sudah rokok ke belum, kita terus rokok. Maknanya kita buat serta-merta apa yang kita dah lupa. Tapi kalau kita dah sujud, lepas tu kita dah baca tahiyat awal, baru kita teringat yang kita tak rokok tadi. Macam mana kita nak buat serta-merta balik semula tu, Ustaz? Itu kalau kita dah lebih dah kan, maksudnya kita dah melepasi kepada rukun tersebut dah banyak dah. Contoh masa sujud dah sampai, ataupun pada tahiyat awal dah duduk, baca tahiyat lah, rupanya tadi tak rukuk. Maka pada masa tersebut kita bangun lah. Kita bangun, maka rakaat tersebut dah dikira sebagai lara. Lara ni maksud tidak dikira. Jadi kita bangkit tu dikira rakaat yang baru kita buat tu mengganti kepada rakaat yang sebelum tu. Sebab kita dah melepasi kita banyak rukun dah. Okey, kita bangun semula tu, kita tak buat rokok saja. Kita tu bermula daripada Fatihah lah. Ya, start daripada Fatihah. Start daripada Fatihah, yang rakaat tersebut dah dikira sebagai lara. Lara ni maksud tidak dikira lah. Sembahyang masih sah. Sembahyang masih sah. Yang kita buat rakaat semasa tu dikira sebagai rakaat kepada rakaat yang sebelum tu. Maknanya kita rakaat tu tidak dikira lah. Kita, contohnya kita kena ganti lah kan, tambah satu rakaat. Tapinya masa kita tengah ingat tu, masa kita tengah baca separuh tahiyat tu, kita tinggal. Tak payah habiskan tahiyat tu. Tak payah habiskan rukun yang kita tengah buat. Tinggal lah sebab sebab rakaat tu dikira sebagai dah lara dah. Dia tak dikira dah sebenarnya. So kita berhenti, kita pangkul terus lah. Allahu Akbar. Satu lagi Ustaz, selalulah masa kadang-kadang lah bila dah berusia ni, masa kita baca tahiyat awal tu, saya baca tahiyat akhir tu Ustaz. Tak apa Ustaz. Terlebih. Patutnya kita kan baca tahiyat awal, tapi kita terus sambung jadikan tahiyat akhir. Kita baca bacaan tahiyat akhir. Mazhab Syafi'i tak apa. Maksudnya kita melakukan kesilapan bacaan, tak dikira perlu sujud sahwi lah. Yang kesilapan pada rukun fi'li saja, yang tu dipanggil sebagai bacaan dalam solat. Jadi pada bacaan pada masa solat tadi tak apa. Cuma pada masa tersebut kita tahulah kesilapan kita, mungkin sebab kita terlupa, kita tak khusyuk dan sebagainya. Tapi tak perlu untuk sujud sahwi. Kecuali kita mengurangkan rukun atau kalau kita menambah, kita tidak menambah rukun, tapi kalau kita rasa was-was tu, kita kena buat balik tu, bukan menambah rukun. Ya betul. Sebab kita lupa pada perbuatan rukun fi'li. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.
Okey, ada lagi tak yang nak bertanya soalan? Tak ada, kita tutup. Tak ada. Tak ada, kita tutup Ustaz ya. Masing-masing faham insya-Allah. Alhamdulillah. InsyaAllah. Okay. Alhamdulillah, Oh, tu ada alhamdulillah. dekat chat tu. Oh ya ke, ada dekat chat Ustaz nak tengok. Boleh. Oh ni Ustaz. Dia tanya dari Nurmawati ni, maaf Ustaz, sekiranya waktu kerja kita online kuliah, boleh ke Ustaz? Oh sambil dengar, sambil buat kerja Ustaz macam tu. Sambil bekerja online kuliah, tak apalah, yang penting kerja siap lah. Buka lah. Melainkan kalau bos kata tak boleh, bos majikan kita kata okey, tak dibenarkan langsung untuk online apa-apa. Ada tempat tu memang dia boleh online banyak benda, tak ada masalah, tapi kerja jalan. Yang tak bolehnya bila mana kita online kuliah tapi kerja tak selesai, yang tu tak boleh lah. Sebab masa tu kita dibayar, kita dengan majikan kita. Kan sambil buat kerja sambil dengar, tak apa kan Ustaz kan. Tapi jangan pakai komputer office lah, pakai handphone kita sendiri. Kalau pakai office punya salah lah pula. Tak boleh. Ustaz, kita dah bersara tapi kita teringat kita ada tinggal macam tadi kata dia apa tu, moderator. Masa kerja dia ganti tapi kita tak ganti masa kita bekerja tu. Apakah cara kita menggantikannya dengan cara bertaubat saja ataupun kita menggantikan dengan infak dan sebagainya? Dia kalau melibatkan dengan kita dengan orang lain, maka yang pertama dia tetap kena taubat. Tak kira kesalahan kita dengan Allah atau kesalahan kita dengan manusia, memang yang pertama wajib taubat. Cuma ditambah lagi kalau melibatkan dengan manusia, selepas daripada kita taubat, maka kita kena selesaikan dengan orang tersebut. Sama dengan kita minta halal, kita minta maaf, ataupun ada barang tersebut, maka kita kena kembalikan. Sekiranya benda tersebut kita dah tak ada dah, kita tak boleh minta maaf, tak jumpa dah orang tu, nak kembalikan macam mana, maka ada salah satu inisiatif kata para ulama, kita keluarkan sedikit daripada harta kita infakkan, letaklah ke mana-mana kebajikan charity ke, ataupun masjid kata ya Allah, ini salah satu daripada kesilapan aku yang mana aku nak top up mungkin masa silap-silap dahulu. Tapi jangan buat benda tersebut lagi selain daripada kita tu tak minta maaf, kena usahakan minta maaf juga. Tapi kalau dah tak boleh macam mana? Sebab itulah untung salah satunya bila mana kita ni dah habis bekerja, contoh minta maaf mungkin orang tu dah berhenti, dah pencen dan sebagainya, dia buat majlis. Dan majlis tersebut kita minta halal. Utamanya bukan dengan kawan-kawan kita, dengan majikan kita sendiri tersebut. Dan kalau tak boleh maka kita sumbangkan daripada sudut lain dan jangan minta maaf. Contoh mungkin saya tambah sikit lagi. Kadang-kadang kita ni memang banyak benda kita boleh claim. Tak kira orang kerja kerajaan ataupun orang kerja selain kerajaan. Ada ruang-ruang untuk claim. Kadang-kadang kita tak payah claim. Sebab apa? Sebab kita tahu kita macam mana. Boleh faham maksud saya kan? Maksudnya kita tahu setakat mana yang perlu kita bayar, yang ada benda tersebut kita kata ya Allah aku tak claim ni, ini salah satu daripada bayaran daripada sudut keculasan aku ataupun mungkin ada benda yang tak cukup, maka claim ni lah ya Allah sebagai apa? Sebagai top up aku ya Allah. Aku tak ambil benda tersebut. Aku kembalikan kepada majikan aku. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima insya-Allah. Itu kalau claim, kalau masa bekerja tu kita lama di surau, kita keluar lama. Kita kerja kerjaan ni contoh ni. Kan? Patutnya kita masuk pukul 2 tapi 2:30 kena top up balik lah. Yang tu kena top up balik lah, top up balik. Kita bayar balik. Top up balik dengan kita ganti waktu bekerja kita. So tu kadang-kadang ada bekerja tu kita bawa balik rumah. Kita niat ya Allah yang aku kat rumah ni. Kalau kita dah pencet. Macam mana? Saya ada pencet macam tadi dah sahabat. Saya kata kita infak. Kita kena taubat juga. Taubat lepas tu kita infak lah. Kalau boleh minta maaf, minta maaf. Minta halal lah, minta halal. Payah juga benda dah lepas kan? Dia nak halal, nak minta halal. Dulu tak ada ilmu. Nak minta halal dengan siapa? Allahu Akbar. Nak minta halal dengan siapa kan? Yelah. InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah ampunkan kita kawan. InsyaAllah. Kita minta halal dengan Allah tu Ustaz kan kalau kerja kerjaan. Betul Ustaz? InsyaAllah. Nak bayar macam mana? Dulu ada juga orang ofis saya tu dia cakap macam ni Ustaz. Dia kata
aku ni banyak jugalah aku pakai masa-masa time kerja ni, tapi aku tak payah. Nanti aku nak datang buat kerja sukarela boleh tak kat office ni kata dia. Orang kata boleh lah, tapi dia tak datang pun. Nak buat kerja sukarela, buat tak boleh kerja juga. tapi tak ada bayaran sebab dia nak ganti balik masa-masa yang dia ambil dulu. Dulu ada Ustaz, dia ambil anak sekolah lah. Lepas tu masuklah lambat, orang masuk pukul 2, dia masuk 2:30, hantar anak sekolah dulu. Tapi tak tahulah nak cakap macam mana. Tu pun nak kata tanggungjawab juga. Entahlah. Tapi bos tak adalah marah. Ya, Semua betul, bos Bang. besar macam tu lah. Dia kata you ambil time tu, you bayar balik. Macam tu je. Dia bayar balik lah lambat. Macam tu Itu dah. kalau bos cakap macam tu senang lah. Ini bos kita tak cakap macam tu kan. Tapi kalau kita ada yang tak terbayar, itu yang kita risau. Jadi bos kita tu adalah majikan, dia kerja dengan kerajaan. Kita nak minta halal dengan dia ke? Dia pun makan gaji. Dia pun makan gaji dengan kerajaan juga. Allahu Akbar. Kalau dapat persatuan senang Ustaz. Mudah-mudahan Allah Saya tak pun lakukan kesalahan kita. InsyaAllah. Kalau dalam persatuan boleh kita buat macam ni kan Ustaz? Dalam persatuan, saya pernah pegang jawatan timbalan Presiden Kesatuan Sekerja peringkat kementerian. Masa tu saya mengandung. Jadi banyak masa yang patut saya pergi tu saya tak pergi. Dan saya tak menjalankan tugas. Tapi allowance tiap-tiap bulan tu, memang allowance ditetapkan bagi jawatan saya tu dibayar. Saya tak ambil Ustaz. Saya tak ambil sebab saya tak pergi. Tapi ada orang lain ambil. Disebabkan saya tak mahu dia mengambil, saya ambil. Saya ambil bukan kerana saya nakkan allowance tu. Tapi bila saya dah pencen Ustaz, walaupun waktu saya datang juga, saya bayar semua sampai ke sen. Tak ada satu pun saya butang. Maknanya saya dapat allowance RM150 sebulan. Saya kali 2 tahun allowance saya tu, saya bayar balik pada persatuan tu. Tak apa Ustaz? Walaupun tak apalah. Sebab memang kita tahu kita tak layak untuk ambil kan. Ya, betul-betul. Walaupun tak layak, tapi ada juga yang kita melakukan pekerjaan. Tapi saya bayar semua. Dan mudah-mudahan mungkin ada yang terselit-selit mana-mana tu. InsyaAllah mudah-mudahan. Selebihnya kita minta dengan Allah Ta'ala lah. Sebab kita tak tahu daripada sudut secara solidnya macam mana. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala terima. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Okey lah, kita tutup lah kat mana pukul 9 lebih dah. InsyaAllah. Sebab orang lain tak tanya, Kak Wala tanya. Tak apalah, terima kasih bila kawan tanya, kita share ilmu. Orang lain pun dengar juga. InsyaAllah. Alhamdulillah. Syukur pada Allah. Kuliah maghrib kita berjalan lancar dan kita masih di dalam perbincangan hati-hati daripada menipu di dalam pekerjaan. Jujur dalam pekerjaan, nescaya Allah memberkati pada pemodalnya. Orang yang menipu dalam pekerjaan nescaya hilang keberkatannya. Moga Allah tutup aib kita di dunia dan tutup juga aib kita di akhirat. Dan moga kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Mohon kita diberkati rezeki walaupun rezeki telah ditentukan Allah. Moga semua ilmu yang disyarahkan Ustaz hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat pada kita semua. InsyaAllah kita tangguhkan pengajian kita hari ini. Kita jumpa lagi minggu depan insyaAllah. Dengan itu saya ucapkan terima kasih pada Ustaz, terima kasih pada semua jemaah. Saya mewakili Gubernur Iman, mohon maaf dan ada sebarang kekurangan dalam majlis ini. Yang baik itu daripada Allah dan murid itu adalah daripada kekurangan kami sendiri. InsyaAllah saya buat sikit bahan untuk pagi besok Ustaz. Pagi besok kuliah subuh bersama Ustaz Ilin Aminin dengan kitab Hikam Jawi insyaAllah pada pukul 6.45 pagi. Dengan itu saya akhiri pagi menutup majlis. Saya mohon Ustaz bacakan doa penutup, tafsir kafarah dan soal anas dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala insana fi khusr alladhina amanu Allah fa'ala wa'alamtana علما ينفعنا وإنا من نافع بارك الله في جميع كسبنا وحل وكلنا وصينا خير يا خير بادي من يعمل الإنسان من زوده نمت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.
Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Sama Terima dengan kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi